Kali ini kita akan melihat beberapa soalan tutorial berkenaan dengan apa yang telah kita belajar sebelum ini. Sebelum itu, saya harap pelajar dapat mengingat atau menghafal berkenaan dengan kameran dan juga pembezaan yang melibatkan sin dan cos. So, ini adalah beberapa contoh kameran dan pembezaan yang melibatkan sin dan cos. Saya harap pelajar boleh mengambil peringatan daripada nota ini. Soalan 1. Determine the delta star over delta and theta over delta for the below mentioned velocity distribution. So di bawah ini ada 6 velocity distribution dan saya harap pelajar boleh mencuba ke semua velocity distribution ini untuk mencari nilai delta star over delta dan theta over delta. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan velocity distribution? So, jadi pertama kita tahu bahawa sekiranya kita ada plate di sini, ia akan menghasilkan velocity distribution. So, kemudian velocity distribution ini, kita tahu bahawa had laju untuk molekul yang di dalam velocity distribution ditandakan sebagai U kecil. Tetapi had laju yang telah mencapai ataupun yang sama dengan free stream velocity di atas ini ditulis sebagai capital U. Jadi kalau kita lihat di sini, equation yang boleh kita tulis untuk menunjukkan U ini ialah U sama juga dengan bla 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 capital U. Jadi kita kata ada equation, kita kata ataupun ada bentuk, maksudnya setiap bentuk di sini akan memberi nilai equation yang berlainan. Jadi ada yang Y per delta kuasa 1/2 capital U, ada yang Y per delta, ada yang Y kuasa 2 dan seterusnya, ada yang kuasa 3, ada yang kuasa 4 dan ada yang sin. Okay, so jadi kita saja ada 6 velocity profile di dalam silibus kita. So oleh itu diharapkan pelajar boleh mencuba ke-6 velocity profile ini kerana kita tidak akan menggunakan velocity profile yang lain. Okay. So saya harap pelajar dapat faham apa yang dikatakan dengan U over U. Okay, antara maksud lain U over U ni ialah dia menunjukkan ratio di antara local velocity dan juga capital velocity ataupun kita kata free stream velocity. So maksudnya kalau kita kata yang paling general sekali kita boleh anggap ialah U over U di sini sebenarnya reflect kepada bentuk velocity profile. So mungkin ada velocity profile yang panjang sikit macam itu, ada yang menegak dan sebagainya. So jadi curve ini diwakili oleh equation ini. Okay, saya harap pelajar dapat faham apa yang dimaksudkan dengan velocity profile tersebut. So oleh itu saya harap pelajar dapat mencuba ke-6 ini. Walau bagaimanapun saya akan tunjuk contoh penyelesaian. So kita pergi kepada contoh velocity profile yang paling mudah, iaitu U over U sama dengan Y per delta kuasa 1/2. Soalan pertama, kita ingin mencari apakah delta star over delta. So di dalam soalan ini kita fokus kepada nilai delta dulu di sini, nilai delta star. Jadi kita kata nilai delta star daripada equation yang pernah kita belajar ialah ini. Kemudian apa yang kita buat ialah kita tahu velocity profile diberi dalam bentuk U over U. Oleh itu nilai U over U di sini kita masukkan ke dalam nilai over U over U di sini. So jadi kita masukkan nilai U over U, kita dapat sebutan seperti ini. So kemudian apa yang kita buat? Kita kamerkan seperti biasa. So jadi kalau kita kamerkan, saya harap pelajar dapat faham, kita sebab ada tanda tolak di sini, cara yang paling mudah kita kamerkan, kita pecahkan kepada 2 sebutan. Jadi kita pecahkan kepada kameran 1 dy
tolakkan dengan kameran Y per delta kuasa setengah dy. Okay, kita pecahkan kameran tersebut. So, kita boleh selesaikan masalah. Dia akan menjadi seperti ini. Kita masukkan limit kosong hingga delta dan kita boleh dapat nilai delta star sama juga 1/3 delta. So, kemudian kita bawa delta ini ke sebelah kiri. So, kita boleh dapat delta star per delta sama dengan 1/3. Okay, so boleh dapat idea bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, so kemudian saya harap pelajar boleh membuat self-checking terhadap jawapan yang pelajar buat. Pertama, nilai di sini ataupun ratio di antara delta star dan delta, kita kata dalam bentuk kurang daripada 1. Pelajar tidak akan dapat 5.7 dan sebagainya. 5/2, tak dapat 7/3 dan sebagainya. Dia mesti kurang daripada 1. Okay, so itu satu. Satu lagi, nilai di sini mestilah positif. Pelajar tidak akan dapat nilai negatif. Manalah tahu pelajar kira tolak-tolak dapat negatif. So, dia tidak boleh dalam keadaan negatif. Dan yang ketiga, kita kata pelajar perlu alert nilai delta di sini mestilah kuasa 1. So, ada pelajar dikira dapat delta kuasa 2. So, dia kata tak tahu nak buat apa. So, delta star per delta kuasa 2 dia buat. So, yang itu pun salah. Maknanya kalau pelajar dapat tidak memenuhi kriteria yang seperti saya nyatakan tadi, membawa maksud ada kesalahan di dalam kameran ataupun jalan kerja yang lain. So, saya harap pelajar boleh double check jalan kerja yang pelajar buat. So, ini adalah contoh penyelesaian untuk delta star over delta. Kita dapat 1/3. Dan ini adalah contoh penyelesaian untuk theta, momentum thickness. Andai kata kita ada U over U sama dengan Y per delta kuasa 1/2. So, dalam keadaan ini saya pecahkan, maknanya saya tak guna kurungan. Saya akan buat bentuk square root Y over square root delta. Caranya sama, kita masukkan nilai ini ke dalam nilai U over U yang kita ada. So, kita ada 2 U over U, kita masukkan untuk kedua-duanya. Jadi, kita masukkan, kita dapat sebutan seperti ini. Kemudian, kita kembangkan, kita darabkan kedua-duanya. So, kita ada dapat sebutan seperti ini. Dan untuk menyelesaikan masalah, kita kata, kita kamerkan nilai ini. So, sekiranya pelajar kurang arif dengan kameran, pelajar boleh buat separate. So, maksudnya kita ada square root Y over square root delta dy. Tolakkan dengan integration Y over delta dan dy. So, sekiranya pelajar buat, pelajar boleh dapat nilai ini. Masukkan limit kosong hingga delta. So, kita boleh dapat theta sama juga dengan 1/6 delta. So, kita bawa delta ke sebelah kiri. So, kita dapat final answer delta per theta per delta sama juga dengan 1/6. So, yang ini saya harap pelajar boleh mencuba di rumah untuk soalan ini. Dan seterusnya kita cuba melihat perkara yang velocity profile yang lain. Cuma saya tidak tunjuk secara detail kerana idenya sama. So, kita masukkan Y per delta di dalam ini. Okay, dia akan menjadi sebutan seperti ini. Kita buat kameran, kita masukkan nilai dan kita dapat delta star over delta sama dengan 1/2. So, seterusnya kita masukkan Y per delta ke dalam rumus momentum thickness. Kita ada 2 nilai di sini. Kita selesaikan, kita masukkan limit dan kita boleh dapat theta per delta sama dengan 1/6. Seterusnya, kita selesaikan untuk kuasa 2. Saya harap pelajar boleh mencuba di rumah. Saya hanya beri jawapan akhir sahaja. Idea dia mudah. Kita masukkan di dalam rumus delta star dan masukkan di dalam rumus theta. Kita kamerkan, kita masukkan limit kosong hingga delta. Kita akan dapat jawapan. Untuk kuadratik ataupun parabolik, iaitu ada maksimum kuasa itu adalah 2, kuasa 2. Kita akan dapat delta star over delta sama dengan 1/3 dan theta over delta sama dengan 2/15.
Okey, seterusnya untuk kuasa 3, kita akan dapat 3/8 untuk delta star per delta dan theta per delta kita akan dapat 39/280. Untuk kuasa 4, kita akan dapat delta star per delta adalah 3/10 dan theta per delta kita akan dapat 37/315. Okey. Untuk sinusoidal, saya akan tunjuk secara detail kerana terdapat trik untuk menyelesaikan masalah ini. Sekiranya kita diberi velocity profile kita dalam bentuk sine, okey, bentuknya adalah seperti berikut, U over U sin pi per 2 Y per delta. Sekiranya kita ingin menyelesaikan masalah delta star, kita keluarkan dulu rumus delta star, kita masukkan nilai U di sini dengan nilai sin pi per 2 Y per delta. So, kita boleh dapat sebutan ini. So, kemudian apa yang kita buat? Kita buat kameran seperti biasa. Cuma yang saya nak nasihatkan ialah sekiranya kita masukkan nilai limit di sini, jangan simply anggap kosong untuk limit yang kosong di sini. Kerana selalunya di dalam trigonometri yang melibatkan cos ni, nilai kosong akan menghasilkan 1. So, jadi saya harap pelajar boleh mencuba menyelesaikan masalah ini. Setelah kita masukkan limit kosong hingga delta, so kita boleh mendapat nilai ini, kita selesaikan dengan teliti, so kita boleh mendapat delta tolak 2 delta tolak 2 delta per pi. Okey, kemudian kita masukkan nilai pi sama dengan 22/7, kita boleh dapat delta star per delta sama dengan 4/11. Dan seterusnya, kita menyelesaikan masalah theta. Kita sama juga, kita masukkan nilai sin pi per 2 Y per delta ke dalam rumus theta di sini. So, kita akan kembangkan seperti ini. Untuk memudahkan pengiraan, saya akan tunjukkan kepada pelajar, kita selesaikan satu persatu terlebih dahulu. Okay, so, jadi kita selesaikan sebutan yang pertama. So, kita selesaikan sebutan yang pertama. Kita ada U over U dy di sini. Kita masukkan nilai sin. Dan di sini pelajar boleh terus saja membuat kameran. Masukkan nilai kosong hingga delta. Sekali lagi, berhati-hati. Jangan terus anggap kosong ini kosong. Okey, so kita selesaikan. Kita boleh dapat 2 delta per pi. Kemudian kita selesaikan sebutan yang kedua. So, kita masukkan nilai sin kuasa 2 di sini. So, di sini kita kata mungkin menghadapi masalah kerana jika kita kamerkan dalam bentuk sin kuasa 2, kita akan mendapat cos kuasa 2 dan sebagainya. So, kita kata kuasa 2 itu akan berulang-ulang. Kemudian apa yang kita buat? Kita menggunakan rumus ini. Jadi, trik di dalam menyelesaikan masalah sinusoidal, kita kena ubah sin kuasa 2A kepada 1/2 tolak 1/2 cos 2 pi. So, di dalam keadaan ini, sekiranya kita tukar, dia akan menjadi 1/2 tolak 1/2 cos pi per 2 Y delta. Okay, yang ini kita, saya harap pelajar dapat alert cara penukaran ini. Okey, so kemudian kita kata kita selesaikan yang ini. So, kita boleh dapat sebutan ini. Kita buat kameran seperti biasa. Kita masukkan limit kosong hingga delta dan kita boleh dapat sebutan yang kedua ini sama dengan 1/2 delta. Jadi, seterusnya apa kita buat? Kita mergekan semula nilai yang kita dapat. So, maksudnya kita telah pecahkan dia kepada dua sebutan. So, dua sebutan ini menghasilkan nilai 2 delta per pi tolak 1/2 delta. Kita masukkan nilai pi sama dengan 22/7 dan kita boleh mendapat jawapan akhir theta sama dengan theta per delta sama dengan 3/22.
Ini merupakan soalan kedua di dalam siri tutorial ini. If velocity distribution in a laminar boundary layer over a flat plate is assumed to be given by second order polynomial, determine its form using the necessary boundary condition. So di dalam soalan nombor 2 ini, kita ingin membuktikan bahawa dalam soalan nombor 1, saya telah beri 6 velocity profile yang saya harap pelajar boleh ingat kerana itu adalah silibus kita. Okey. Persoalannya, adakah velocity profile tersebut akan berubah-ubah atau kekal seperti yang saya tunjukkan di dalam soalan 1? So, jawapannya adalah kekal. Kerana apa? Kerana setiap velocity profile itu telah dibuat dengan menggunakan penelitian pada soalan nombor 2 di sini. So, di dalam soalan nombor 2, kita akan cuba untuk membuat velocity profile berdasarkan condition dan boundary condition yang disediakan. Contohnya di dalam soalan ini, kita diminta untuk menulis velocity profile dalam bentuk second order polynomial. Okay, second order polynomial ni maksudnya kuasa 2 dengan menggunakan boundary condition yang tertentu. Okay, boundary condition ni saya rasa saya telah bincangkan di dalam tajuk differential form. Boundary condition membawa maksud kita menggunakan condition pada boundary. So, di manakah condition pada boundary? Pertama, ia berlaku di bawah kerana ini adalah boundary di antara fluid dan juga solid. Dan di atas lagi satu boundary iaitu di antara fluid yang mempunyai velocity profile dengan fluid yang tidak mempunyai velocity profile ataupun yang tidak mempunyai velocity profile yang berbeza-beza. Okay, jadi kita melihat contoh penyelesaiannya bagaimana. Pertama, oleh kerana soalan berkehendakkan kita menyelesaikan masalah second order polynomial, oleh itu kita tulislah basic equation untuk second order polynomial. So maksudnya second order polynomial ini, basic idea ia mempunyai maksimum kuasa 2. So jadi kita tulis U sama dengan A campur BY campur CY kuasa 2. So, di dalam equation ini, kita dapati ada 3 unknown parameter. Kita ada A, kita ada B dan kita ada C. Oleh itu, kita perlu menyediakan 3 equation untuk kita dapat 3 unknown parameter. So, 3 equation itu kita boleh dapat daripada mana? Kita boleh dapat daripada boundary condition yang kita ada. Okay, walaupun kita kata kita hanya ada 2 titik sahaja boundary condition, tak apa, saya akan ajar bagaimana untuk mendapat sebutan yang ketiga. Okey, kita pergi kepada boundary condition nombor 1, iaitu pada kedudukan bawah di sini. Jadi kita boleh menulis sebagai pada kedudukan Y sama dengan 0, U sama dengan 0. So, jadi kita masukkan di dalam basic equation yang kita ada. So, kita masukkan semua sekali, kita dapat nilai A sama dengan 0. So, setelah kita mendapat nilai A sama dengan 0, bolehlah kita ubah general equation ini menjadi sebutan ini. Kerana apa? Tidak guna kita wujudkan lagi sebutan A di sini kerana ia telah sama dengan 0. Jadi, kita boleh tinggalkan sebutan A tersebut. Sekarang, general equation kita telah menjadi kepada U sama dengan BY campur CY kuasa 2. Kemudian kita cuba masukkan untuk boundary condition nombor 2. So, boundary condition nombor 2 kita katakan pada ketinggian Y sama dengan delta, had laju U akan sama dengan capital U. Jadi kita masukkan U menjadi capital U, KY kita masukkan dengan delta dan kita dapat sebutan ini. So, oleh kerana sebutan ini masih lagi mengandungi B dan C, unknown parameter, oleh itu, kita tinggalkan ia sebagai equation nombor 2. So, kemudian kita cuba wujudkan equation ataupun boundary condition nombor 3.
Walaupun sebenarnya kita hanya ada dua location, maknanya location di bawah dan di atas, tetapi kita boleh wujudkan sebutan yang ketiga berdasarkan kedudukan yang nombor 2 ini dengan mengatakan bahawa pada ketika Y sama dengan delta, maksudnya ketinggian ini adalah paksi Y. So, ketinggian ini adalah delta. Pada Y sama dengan delta, du dy sama dengan kosong. Okey, apa maksud du dy? Saya rasa pelajar boleh faham kerana kita telah belajar dalam differential form. Du dy maksudnya had laju u pada paksi y tidak akan berubah. Maknanya du dy sama dengan kosong. Kerana apa? Bermula pada garisan ini, kita kata had laju akan sentiasa constant. Okay, so di sini kita ada velocity profile, tetapi di bahagian atas kita akan ada had laju yang tidak akan berubah. Jadi kita tulis du dy sama dengan kosong. Okay, jadi untuk menggunakan condition ini, kita perlu buat du dy dulu. So kita ada u sama dengan by campur cy kuasa 2. Kita du dy kan nilai di atas, kita dapat b campur 2cy. Kita masukkan condition y sama dengan delta. So, jadi du dy pada ketika y sama dengan delta sama dengan kosong. So, sama juga dengan b campur 2c delta. So, daripada equation ini, kita dapat b sama juga dengan negatif 2c delta. So, kita tandakan sebagai equation nombor 3. Okay, seterusnya kita masukkan equation 3 ke dalam equation 2. So, kita dapat seperti ini. Kita selesaikan dan kita boleh dapat nilai C sama dengan negatif U over delta square. So, sekarang ni kita telah berjaya untuk mendapatkan apakah nilai C dan apakah nilai B. So, seterusnya apa yang kita buat ialah kita masukkan ke dalam equation, basic equation yang kita ada. So, yang ini kita tentukan lagi nilai B. So, kita masukkan nilai C. So, kita dapat B sama dengan 2U per delta. Kemudian, kita masukkan di dalam basic equation yang kita ada. So, kita ada U sama dengan BY campur CY kuasa 2. Kita masukkan nilai dan kita simplifiedkan. Kita boleh dapat sebutan ini. Okay, dan kalau kita lihat sebutan ini, kita dapati bahawa nilai U over U akan menjadi 2Y per delta tolak Y per delta kuasa 2. Oleh itu, velocity profile yang saya tunjukkan di atas ataupun yang saya tunjukkan dalam soalan 1 tidak akan berubah-ubah. Maknanya dia tidak akan simply menjadi U over U sama dengan 3Y per delta katakan. Okay, tolak dengan 5Y per delta kuasa 2. So, dia tidak akan mudah menjadi speed itu. Kerana apa? Nilai ini kita telah tentukan dengan menggunakan boundary condition. Seterusnya kita akan melihat soalan 3. Velocity distribution for laminar boundary layer is given as sinusoidal. Determine the velocity profile using appropriate boundary condition. So pada keadaan ini, mungkin saya tidak nyatakan dalam soalan 1. Velocity profile yang kita berikan dalam soalan 1 adalah untuk laminar boundary layer sahaja. So, kita pada keadaan ini, kita belajar laminar boundary layer dahulu. Kemudian barulah kita masuk kepada apa yang berlaku sekiranya boundary layer menjadi turbulent. Okay, di dalam soalan 3 di sini, diberi syarat bahawa velocity profile mestilah sinusoidal. Okay, so maksudnya bukan kuasa 2 macam tadi, adalah sinusoidal. So, macam mana kita ingin buat? Kita boleh bermula dengan menulis general equation untuk sinusoidal. So, sinusoidal pattern, general equationnya adalah seperti ini. So, jadi kita kena tulis U sama juga A darab sin BY campur C darab cos DY. Walaupun kita kata jawapan akhir hanya meninggalkan nilai sin, tetapi pelajar perlu juga mengira nilai cos. Okay, kerana ini adalah general equation untuk sinusoidal.
Jadi kita masukkan boundary condition. Kita masukkan y sama dengan kosong, u sama dengan kosong. So, jadi kita masukkan di dalam general equation di sini. Kita dapat nilai c sama juga dengan kosong. Oleh kerana sekiranya c sama dengan kosong di sini, akan menyebabkan keseluruhan bacaan di sini menjadi kosong. Oleh itu, kita boleh terus cancelkan bacaan ini tanpa perlu kita mengira apakah nilai d. Kerana kalau nilai D tu kita dapat sama dengan 2 pi ke ataupun pi per 2, pi per 3 dan sebagainya, ia tidak berguna kerana nilai C adalah kosong. Jadi untuk meringkaskan equation, kita terus sahaja buang nilai cos di sini. Oleh itu, general equation kita akan menjadi nilai ini sahaja. So, U sama juga dengan A campur sin BY. Okey. Okey, seterusnya kita masukkan boundary condition nombor 2, iaitu kita ada jika y sama dengan delta, u sama dengan capital U. So kita masukkan, kita boleh dapat nilai ini u sama dengan A sin B delta. Oleh kerana kita masih lagi tidak tahu apa itu A dan B, so kita nyatakan equation ini sebagai equation 1. Dan seterusnya kita masukkan boundary condition nombor 3. So, kita ada y sama dengan delta, du dy sama dengan kosong. So, kita ada nilai general equation u sama dengan A sin by. Kita buat du dy kan sebutan ini. Kita dapat AB cos by. So, kita masukkan nilai du dy sama dengan kosong pada ketika y sama dengan delta. So, kosong sama dengan AB cos B delta. Dan kita boleh menulis seperti ini. Okey, kemudian kita boleh daripada equation yang di sini, kita boleh faham. Secara matematiknya, kita kata untuk mendapat, jika ada term matematik seperti ini, kita boleh mengatakan bahawa kemungkinan ia menjadi kosong berlaku sekiranya nilai A sama dengan kosong, atau B sama dengan kosong. Okey, atau kita kata atau cos B delta sama dengan kosong. Tetapi kita kata secara saintifiknya, kita beranggapan nilai A dan B tidak boleh sama dengan kosong. Kerana apa? Kalau A sama dengan kosong menyebabkan U sama dengan kosong, dan jika B sama dengan kosong menyebabkan U juga sama dengan kosong. So, jadi sekiranya kalau U tidak bergerak, bermakna tidak ada boundary layer yang terhasil. Oleh itu, kemungkinan untuk A sama dengan kosong dan B sama dengan kosong kita perlu abaikan. Kita tidak boleh buat pilihan. Jadi, apa yang tinggal di sini ialah kita hanya boleh membuat andaian bahawa nilai cos B delta di sini sama dengan kosong. Jadi kita tulis kosong sama dengan cos B delta. So jadi kita tahu bahawa nilai cos menjadi kosong sekiranya sebutan di dalam ini sama juga dengan pi per 2. So jadi kita buat persamaan B per delta sama juga dengan pi per 2. Oleh itu nilai B sama juga dengan pi per 2 delta. So jadi kita kata di sini kita telah mendapat sebutan untuk B. Seterusnya kita masukkan ke dalam equation 2 dan kita boleh dapat sebutan seperti ini, dan kita boleh dapat kita ketahui daripada sebutan ini sin pi per 2 di sini sama juga dengan 1. So jadi apabila sin pi per 2 sama dengan 1, kita dapati bahawa u sama dengan A. So jadi apa yang kita buat, kita masukkan di dalam equation yang kita ada. Kita ada u A sin by. So kita masukkan A sama dengan U, dan B di sini sama juga dengan pi per 2 delta. So akhirnya kita boleh bawa U ni ke sebelah kiri, dan kita boleh menulis U over U untuk sinusoidal menjadi sin pi per 2 Y per delta. Maksudnya ia akan sama dengan velocity profile yang saya tunjukkan di dalam soalan 1. Ini soalan keempat dalam siri tutorial ini.
A laminar boundary layer velocity profile is given by F eta equal 2 eta tolak 2 eta kuasa 3 campur eta kuasa 4. So, simbol ini kita panggil sebagai eta. Okay. So, eta, E-T-A. Okay. So, apa beza antara yang kita gunakan, du, dy, okay, u over u dan juga apa nama tu, equation yang kita ada di sini dengan bentuk F eta di sini. Okay. Bezanya ialah kita cuba untuk menyelesaikan masalah kamera dengan lebih mudah. Oleh itu, kita cuba buat satu equation dalam bentuk linear. Maksudnya, instead of daripada kita ada y per delta kuasa 2, kuasa setengah dan sebagainya, why not kita kata kita buat satu equation yang kita kata agak straight seperti ini. So, jadi nak ubah sebutan ini, kita kata kita kena buat anggapan. Anggapannya ialah, kita beranggapan u over u di sini adalah function of eta. Dan nilai eta di sini akan sama dengan y per delta. Jadi saya harap pelajar boleh compare nilai yang saya tulis di sini dengan nilai yang velocity profile dalam soalan nombor 4. Dalam soalan nombor 1. Kalau kita lihat velocity profile untuk kuasa 4, kita tulis sebagai u over u. 2 y per delta tolak y per delta kuasa 3 campur y per delta kuasa 4. Jadi sebutan y per delta ini mungkin akan menyusahkan kita untuk membuat kameran. Jadi macam mana kita nak buat dia linear? So kita ubah. Kita nyatakan u over u di sini sebagai function of eta ataupun f eta. Dan y per delta di sini kita nyatakan sebagai eta. Jadi susunan ataupun velocity profile kita boleh ditulis sebagai ini. Kemudian kita kata kita perlu mengubah equation untuk displacement thickness dan juga momentum thickness. Kerana apa? Kita ketahui bahawa equation untuk displacement thickness ditulis seperti itu. Delta star integration 1 tolak u over u dy. Sedangkan di dalam equation yang kita ada, kita tidak lagi ada nilai y. So macam mana kita nak buat kamera dalam dy? So jadi kita kena ubah sedikit. So macam mana kita nak ubah? Pertama, dengan anggapan bahawa eta sama juga dengan y per delta dan kita anggap bahawa ia kalau kita buat dalam bentuk differential form, dia akan menjadi d eta sama juga dengan dy per delta. So kita tidak buat d delta di sini kerana apa? Kerana nilai boundary layer thickness adalah constant, fix untuk sesuatu keadaan. So yang berubah hanyalah nilai y. So jadi kita kata kita menulis sebagai d eta sama juga dengan dy per delta. So kalau kita rearrange nilai dy, dia sama juga dengan dy sama juga dengan delta d eta. Jadi di dalam sebutan ini, nilai dy di sini kita ubah kepada delta d eta. Okay. Nilai u over u di sini kita kata agak straightforward. Okay. U over u di sini seperti yang ditunjukkan dalam anggapan di sini. So u over u sama dengan function of eta, f eta. So kita gantikan sebagai f eta di sini. So kemudian satu lagi perkara. Kita kata nilai kosong dan delta di sini kita perlu ubah. Kerana limit ini adalah limit untuk sebutan yang menggunakan dy. Okay, tetapi sekarang ni kita tidak ada dy. So dari mana kita boleh mengira? Jadi kita kata kita mudah sahaja. Sekiranya kita anggap y sama dengan kosong. So kita masukkan nilai y di sini sama dengan kosong. So eta akan menjadi kosong per delta. So kosong per delta akan menjadi nilai kosong. So kemudian kalau kita masukkan nilai y sama dengan delta, so kat sini y di sini akan menjadi delta. So dia akan menjadi delta per delta menghasilkan nilai eta sama dengan 1. So oleh itu kita kata rumus baharu, maknanya kita gantikan nilai ini. Rumus baharu untuk displacement thickness akan menjadi seperti ini.
Maknanya kameran 0 hingga 1, 1 tolak function of eta, ada delta di sini dan di eta. So saya harap pelajar boleh menghafal rumus ini. Kalau pelajar tak boleh nak hafal, pelajar boleh convert daripada rumus yang asal kepada rumus yang eta di sini. So ini adalah dua rumus diringkaskan. Ini adalah rumus untuk delta star dan ini adalah rumus untuk theta. Cuma tadi saya tunjukkan nilai delta di sini masih lagi berada di sini. Dan sekiranya kalau kita ubah untuk momentum thickness, nilai delta di sini akan berada di sini. Okay, tetapi sesetengah buku dia dah dibawakan nilai delta ni ke sebelah. Oleh itu rumus akan menjadi seperti yang tertera di dalam slide. Okay, jadi kita cuba ubah. Sekiranya kita diberi velocity profile 2 eta tolak 2 eta kuasa 3 campur eta kuasa 4. Kalau kita ingin mengira apakah delta star, kita menggunakan rumusnya kameran 0 hingga 1, 1 tolak f eta. So kita masukkan nilai f eta ini dengan rumus yang kita ada. So kita dapat satu bacaan yang panjang, tetapi kita kata kita boleh kamerkan dengan mudah. So kalau kita kamerkan, kita masukkan nilai 0 hingga 1, so kita boleh dapat delta star per delta sama juga 3/10. Okey, seterusnya, sekiranya kita menyelesaikan masalah theta, kita menggunakan rumus ini, kita masukkan nilai f eta ini dengan nilai ini. Okay, cuma di sini saya harap pelajar dapat faham, kita perlu kembangkan nilai ini dahulu sebelum kita kamerkan. Maknanya kita kena darab f eta ni dengan eta, dengan 1 dan f eta ni dengan dirinya sendiri. So dia akan jadi 1 tolak f eta kuasa 2. Kita dah kembangkan, kemudian kita kamerkan, kita boleh dapat nilai bahawa theta per delta sama dengan 37/315.